إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين يا رب العالمين. Cukup kata pengarang rahimahullah taala pendahuluan, mana katanya mula-mula nak masuk kepada pengajian didatangkan beberapa ayat ataupun jumlah ataupun kata-kata, beberapa kata-katanya dahulu sebelum daripada kita nak bahas bab dia yang tertentu. Maksudnya kitab-kitab yang tertentu yang ada di dalam kitab Penawar Bagi Hati ni, dia ada 3 kitab, betul. Kita mengaji yang bulan lepas. Ada kitab yang pertama bahagiannya anggota yang 7 wajib kita kena melihara, betul. Dan bahagian yang kedua ialah kena kepadanya masalah jantung atau hati, ya, betul. Itu kitab. Dan kitab yang ketiga ialah berkaitan dengan apa dia, sifat yang dipuji, ya. Jadi 3 tu sebelum kita nak bahas masalah 3 tu, dihadirkan dulu pendahuluan. Makna kata ibarat kata ni bunga-bunga lah, belum buah lagi. Faham seumpamanya macam tu? Adakah kita nak dapat buah tu tanpa bunga? Tidak. Hanya kita mengetahui dulu lebih kurang pokok macam mana, nak tanam atas tanah apa, pokok rupa macam mana, nasihatnya macam mana, kalau subuhnya apa dapat, kalau pokok tak sihat apa dapat, bunga macam ni macam mana kita nak jaga, siram lebih ke siram kurang. Seumpamanya bunga-bunga tujuan apa dia? Nak dapat hasil buah yang sedap. Buat rupa nak buat bayangan macam tu. Jangan kita main tanam serah tunggu ambil buah. Mungkin dapat buah tapi kecil, mungkin dapat buah tapi tak manis, nampak? Ataupun dapat buah tapi tak padat. Tapi kita nak seumpama macam tu. Pengajian kitab kita je nak biar kita bersih hati sebetul-betulnya bersih, biar padat bersih kita. Seumpamanya munasabah dengan Penawar, kita cari ubat, betul. Cari ubat ni dah. Ubat bagi apa? Bagi hati. Sebab Penawar bagi hati, nak merawatkan hati masing-masing. Cuba kita merawat masing-masing. Baik saya sendiri-sendiri, baiklah muslimah sama-sama. Cuba kita, ini masalah penyakit apa, lepas tu macam mana kita nak. Boleh? Baik. Satu, ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf. Boleh? Dia suruh kita tahu, hadir dengan kalimah fi'il amal, makna suruh. Ketahui makna tahu. Siapa tahu tu? Olehmu. Mu ni siapa? Kena kepada orang, ialah yang dikatakan mukallaf ataupun dikatakan orang yang Islam berakal sampai umur. Ni maksudnya ketahui olehmu, orang Islam, orang yang berakal dan orang yang sampai umur. Itulah makna katanya mukallaf. Ibaratnya maksudnya orang sampai umur lagi dia tu berakal. Boleh? Istilah dia macam tu. Ketahui olehmu apa dianya? Bahawasanya ilmu tasawuf. Apa ilmu tasawuf ni? Ilmu adab lah kita panggil, ataupun akhlak kita panggil. Itu dia salah satunya. Ataupun ilmu apa dianya? Suluk. Ataupun ilmu tariqah.
ataupun ilmu tasawuf boleh panggil. Suluk tasawuf ya juga, tariqah ya juga. Macam tu. Orang kata ilmu tariqah dengan ilmu tasawuf sama ke? Ya sama. Nampak ilmu apa dianya suluk dengan tariqah sama ke? Ya sama. Sama ya. Ilmu adab ya, ya sama. Akhlak sama ke? Ya sama. Boleh rupa dia tu? Baik. Dia suruh kita kena ilmu tu. Apa dia? Pengetahuan yang diketahui. Makna pengetahuan ni satu ilmu. Tu pengetahuan. Jadi dia kata kat sini suruh kita ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf ni itu pengetahuan, mana satu ilmu, satu tahu. Bermaknanya apabila kita tahu, salah satunya tahu ilmu yang kita tahu tadi itu ilmu yang fardu ain. Satu ilmu ni yang diketahui, yang ditahu apa dia? Dengan ilmu tasawuf, tu domain dia. Yang diketahui, yang ditahu dengan ilmu tasawuf ni, tu domain dia. Ambil domain dulu. Apa dia? Apabila satu ilmu tasawuf ni, satu ilmu yang diketahui, yang tahu dengan ilmu tasawuf ni, bermaknanya siapa ada ilmu tasawuf, dia boleh tahu. Tahu apa? Kalau dia tak ada ilmu tasawuf, dia tak boleh tahu. Tak boleh tahu apa. Itu maknanya. Siapa yang ada satu ilmu ni ilmu tasawuf, dia boleh tahu satu. Kalau dia tak ada ilmu ni, dia tak boleh tahu. Apa yang dia boleh tahu? Kalau dia tahu ilmu tasawuf. Maknanya akan segala, akan semua, akan habis. Kalau dia ada ilmu tasawuf, dia tahu ilmu tasawuf, dia pandai ilmu tasawuf, dia gerti ilmu tasawuf. Dengan ilmu tasawuf itulah apa dianya? Dia boleh tahu segala. Segala apa dia? Kelakuan hati. Itu dia. Kalau siapa nak tahu masalah hati ni, dia kena belajar ilmu tasawuf. Dia kena tahu ilmu tasawuf. Sebab apa dia? Dia kena tahu ilmu tasawuf sebab nak tahu masalahnya hati. Kenapa dia kena tahu masalah hati? Kenapanya? Kalau kita tanya kita sama-sama. Sebab apa dia? Kita nak membaikkan hati, betul. Kita nak repairkan hati, nak sembuhkan hati daripada apa tu? Daripada penyakit. Penyakit apa tu hati tu? Pas nak tahu kata hati tu penyakit apa? Tengok dia hak zahir. Mana hak zahir? Tengok di mata. Cuba tengok di kaki. Cuba tengok di telinga. Ada penyakit apa telinga? Telinga ada penyakit apa? Apa dia? Tahi telinga keras. Masya Allah. Ya dah. Jawab tu betul dah tu. Tu dia. Jawab tu betul dah tu. Tu dia. Boleh faham? Jawab tu betul dah. Tapi murak yang saya nak tu tak tahu ya ke tak. Maksud yang saya nak tu tahu ke tak. Tu dia. Jawab katanya ya, jawab katanya telinga tu nyakit apa dia? Tarik telinga keras. Ya dah tu, ya dah. Ya dah. Faham? Tak salah kena jawapannya. Tapi dengan soalan saja tak tahulah. Sama jawapan ataupun tidak. Jawab katanya ialah kena kepadanya penyakit telinga, penyakit apa? Nak tahu hati dia mana? Berkaitan dengan maksiat dah. Tarik telinga maksiat dah. Tarik telinga ni maksiat kata. Maksiat. Maksiat. Telinga ni maksiat tak? Duk diam dalam dia. Bermaknanya tarik telinga itu tak mengena dengan maksiat tak? Betul.
Bermaknanya kita nak masalah penyakit berkenaan dengan maksiat di telinga. Maksiat telinga tu apa dia? Contoh. Itu penyakit tu. Maksiat sekarang telinga ni buat apa telinga? Sekarang. Sekarang. Ya. Buat benda baik. Contoh, dengar je kata-kata berkenaan dengan agama. Betul? Tu panggil maksiat atau? Tak, maksiat panggil bukan penyakit. Sebaliknya apa kalau penyakit? Sebaliknya daripada yang baik lah. Tadi dengan pengajian, dengan muzakarah, dengan baca Al-Qurannya, nasihat berkenaan dengan agama, itu baik. Yang tak baik sebaliknya apa dia? Benda yang tak elok banyak sangat. Contoh satu, membawang, kuat bau bawang putih. Baik, bermaknanya membawang itulah salah satunya. Atas dasarnya punca keluarkan kata-kataan tak elok, tak munasabah dengan telinga yang kita patut dengan benda yang baik. Jadi membawang itulah sebabnya telinga tu dengar benda yang tak baik. Itu panggil apa dia? Maksiat ataupun maksiat, penyakit di telinga. Kenapa dia dengar tak? Orang cakap membawang tadi tu. Dengar. Kenapa dia boleh dengar? Ya dah. Sebab dia ada telinga, masya-Allah jawapan. Ya dah. Apabila saya tanya nak betul dengan dia, jawab dahulu. Apabila jawab bertepat ataupun tidak, itu jawapan yang kedua. Faham? Tanya jawab dulu, betul tak? Tu isu umpama. Alhamdulillah, tu seronok tu. Kalau tanya senyap, tanya senyap, Allah. Baik saya duduk ke pondok cakap seorang. Nampak rupa dia? Nak rupa macam tu? Baik, sebab dia ada telinga. Baik. Apabila dia ada telinga, kalaulah orang tak ada telinga tu, dia boleh dengar. Maksud dia, dia tak ada telinga tu, dia boleh dengar tak? Tak ada telinga, tak boleh dengar tak? Baik. Kalaulah tak ada telinga, dia ada ke tak perasaan? Ada, betul. Apabila dia tak ada telinga, apabila dia tak ada telinga, dia ada perasaan, betul. Apabila orang kata kat dia, dia tak dengar, dia faham tak? Tak faham tak? Tak faham ke faham? Tak faham. Kalau dia tengok mulut orang tu, nampak? Dia tengok mulut orang tu, pandang dia, lepas tu dia pun tengok mulut orang yang bergerak tu. Betul? Isyaratnya. Selepas tu dia ada rasa. Orang dengar tadi tu ada rasanya, betul. Jadi kadang-kadang tu orang kata benda yang tak elok, dia pun setuju juga benda tak elok tu, betul. Ada perasaan. Di mana perasaan tu? Di hati. Oh, hebat jawab dia. Mata tu bukan di hati. Mata tu mim alif ta. Ya dah tu mata tu. Maksudnya macam ni. Jadi punca dia tu mata ataupun telinga nak dengar maksiat tu, punca daripada mana? Daripada hati. Itulah ulama katanya, apabila seorang itu ada ilmu tasawuf, dia akan mengetahui segala kelakuan hati. Maksudnya apa dia? Telinga boleh dengar maksiat sebab hati dia nak maksiat. Tu masalah dia. Nampak? Tangan buat maksiat, masalah hatinya dia nak buat maksiat berkenaan dengan tangan. Itu masalah dia. Apabila kita nampak rupanya maksiat zahir, hakikat sebenarnya maksiat daripada batin hati. Boleh? Lepas tu kita nak membaiki dia tu atas dasar apa dia? Kita nampak hak zahir. Mana hak zahir? Punca kita nak membaikinya, satu, kita kena nampak, betul. Lepas tu kalaulah kita nak nampak, kita kena nampak hak zahir ke hak batin? Nampak hak zahir dahulu. Maksudnya apa? Tengok telinga, dengar maksiat. Lepas tu kita carilah. Dengar maksiat tu, dia akan pergi kepada hati. Maksudnya hati tu dulu hantar, katanya nak kepada benda yang maksiat tadi tu. Kalaulah hati tak nak, dia tak dengar maksiat tu.
Faham? Itu masalahnya hati. Tu maksiat dia. Maksiat hati tu di dalam. Kaki, tangan, mata, telinga tu hak zahir. Kalaulah fardu takdir katanya ada zahir saja, kaki ada, tangan ada, mata ada, telinga ada, hati tak ada. Macam mana? Hati tak ada, perasaan tu tak ada. Ya. Macam mana? Kehendak tu tak ada. Mau tu tidak ada. Mau tu tak ada. Macam mana? Tak jadi dosa? Betul. Apabila tak jadi dosa tu, apa faedah ada anggota tangan? Apa faedah ada kaki? Nampak? Nampak? Apa gunanya ada telinga? Soalan pelik tak? Pelik sungguh soalan dia. Pelik sungguh. Tu dia. Macam mana? Saya jenis kalau baca kitab daripada awal sampai ke hujung, saya jenis macam mana? Saya baca kitab, saya buat soalan dan saya jawab. Saya baca kitab, saya buat soalan, saya jawab. Tu kalau baca seorang. Jumpa kelimah macam ni, satu, macam mana kita nak buat soalan? Kenapa bertempat kata soalan dengan dalam kitab tu? Kita kena belajar macam tu. Baru kita keluarkan masalah banyak. Nampak? Kalaulah kata tak ada hati, apa faedah? Apa dia? Kaki, mata, tangan semua. Sebab apa dia? Dia katanya nak tahunya daripada zahir itu daripada batin, daripada hati. Kelakuan dia ada asal usulnya macam tu. Bermaknanya kalaulah kata tak ada hati, tak bergeraklah tangan tu. Maksudnya baik, yang baik tu daripada hati tak? Baik daripada hati juga. Itu masalah kita katanya tak ada hati, bermakna baik dan jahat tak ada. Faham tak? Bermakna apabila tidak ada hati, baik dan jahat tak ada, sebab perasaan tak ada. Apa guna kaki? Kaki boleh berjalan tak kalau tak ada hati? Perasaan tak ada, boleh jalan tak? Nak berjalan tu ada perasa, ada rasa nak berjalan. Nak mari kelas ni, ada rasa nak mari tak? Tak, betul. Ada rasa nak jalan tak? Tak, ada. Adakah di rumah nak mari kelas tapi tak rasa nak jalan? Tak sampai kat sini. Nampak masalah dia? Tak sampai. Nak mari kelas lah pagi ni, Isnin, minggu yang keduanya, setiap bulan. Kaki tak nak langkah. Kaki tak nak langkah, asal sebenarnya kaki ke hati. Nampak? Rupa dia. Boleh bayang tu? Itu bukan kaki. Sebenarnya hati tak nak. Faham masalah dia tu? Itu apabila tahunya hati ni masalah, tahu ilmu berkaitan dengan hati, ilmu tasawuf ni, dia akan tahu hak zahir. Apabila tahu hak zahir, dia boleh, hak zahir ni menyakit, betul nak merawatkan hak batin tu, sebab tak nak bagi rebok pergi kepada hak zahir. Betul? Sebab apa dia? Kita nak jagakan hak batin itu, masalah hati, atas dasar kita nak jagakan hak zahir, anggota yang 7 tadi. Betul? Saya buat contoh. Ada pisau kat rumah. Di rumah ada pisau. Bukan pisau. Bukan pisang. Pisau. Boleh? Ataupun pisau lah. Baik. Pisau kita ada. Apabila ada pisau tu ada apa selepas pisau? Bukan bisu, jangan salah jawab. Ada pisau, selepas ada pisau tu ada apa yang berkaitan dengan pisau? Nak potong itu berkaitan dengan sayur. Ialah kena kepadanya. Kalau kita nak jagakan pisau, nak jagakan pisau, tak nak bagi karat sebagainya, tak nak bagi kena hujan sebagainya. Ya. Baik. Kalaulah kata letak tepi, letak selit juga. Selit tu ibarat apa? Tempat selit tu. Simpan. Tempat simpan tu ibarat apa? Nama tempat simpan tu, nama. Ibarat kata apa dia? Yang kita dok panggil biasanya. Sarung.
Nampak tak? Kalau kita basuh-basuh, kita cuci, kadang-kadang kita beli benda sekarang kan boleh selit kan? Selit itu ibarat sarung dia lah. Ataupun kita belikan pisau siap ada dengan sarung. Atas dasar apa tu? Nak menjagakan, nak selamatkan pisau itu daripada rusak ataupun calar sebagainya. Nampak? Seumpama tu bermaknanya apabila kita jaga pisau jangan bagi hilang, sarung kita jaga tak? Jaga. Sebab kita atas dasarnya nak jagakan nak jagakan pisau itu dengan sarung. Apabila sarung buruk, pisau buruk tak? Buruk lah. Kenapanya buruk? Kita biarkan sarung tu kena hujan, kena panas, pisau pun sekali kena hujan dengan panas di sarung tu. Lama-lama reput tak? Reput. Betul? Bila reput-reput pisau pun reput lah. Ibarat katanya kalaulah kata tangan tu buat maksiat, bermaknanya hilang tangan. Hilang tangan, tinggal hati. Bertinggal hati tak ada sarung, masalah dah hati tu. Seumpama pisau tadi yang tak ada sarung. Faham maksudnya? Seumpama pisau tak ada sarung. Dia macam ni. Asalnya nikmat kaki, nikmat mata, nikmat telinga kita ada, betul. Lahir marinya kuat, nikmat kita sihat, suci, bersihnya, tak ada sakit, tak ada lelak, tak ada luka, tak ada apa semua dia, betul. Apabila kita masalah berkaitan dengan hati rusak, maksudnya gunakan kaki tangan tu bukan jalan yang baik, dia akan hilang tak? Kaki tangan tu tak hilang tak hilang kalau tak jaga. Hilang tak? Hilang. Binasa tak? Binasa. Mana? Seperti orang sakit kaki contoh. Apabila sakitkan kaki, kenapa boleh sakit kaki? Sebab tak jaga. Nampak? Apabila tak jaga, sebab apa dia tak jaga? Sebab hati tu tak nak jaganya. Bukan tangan tu tak nak jaga, bukan kaki tu tak nak jaga, hati tu tak nak jaga. Faham masalah dia? Nak di situ ya. Nampak rupa dia? Tu seumpamanya macam tu. Apabila hati tu nak jaga, kaki pun kita akan jaga. Sebab apa dia? Ikut kehendak, ikut mau, ikut nak kepada hati tu. Mana? Sekarang kita jagakan kaki daripada mengerjakan maksiat. Maknanya kita mengerjakan taat kaki tu. Sebab apa dia? Hati tu nak. Mana mengerjakan taat? Hadir kelas. Taat dah tu. Bila taat maksiat tak? Tak dah. Nampak rupa dia? Boleh faham tu? Maksudnya apabila kita nampak zahir, itulah orang mengaji tasawuf ni, dia tengok orang dah. Oh, jalan macam ni. Oh, macam ni sifat dia. Dia tengok macam ni, oh sifat dia macam ni, perangai dia macam ni. Dia duduk macam ni, kelakuan dia macam ni. Jadi boleh baca daripada zahir tembus ke batin. Itu kata ilmu tasawuf ni satu pengetahuan, satu ilmu yang boleh mengetahui, yang mengetahuikan akan segala kelakuan hati. Bermaknanya di luar itulah menunjukkan hati yang dalam tu. Keadaan ikut yang di luar. Boleh? Nampak ubah dia tu? Kalau lah kata pisau tak ada sarung, macam mana? Saya buat contoh. Cepat berkarat, cepat rusak. Ala nari jahim